saham Sea Limited iaitu parent company yang menguasai Shopee jatuh 90% daripada ketinggian tahun 2021 sehingga kepada paras terendah pada tahun 2022. Jadi kejatuhan 90% adalah sangat-sangat besar dan seterusnya kita akan melihat apakah punca saham Sea Limited ataupun saham Shopee ini jatuh sehingga 90%. Apakah TikTok yang telah pun melancarkan TikTok Shop menyebabkan saham Shopee jatuh dengan sangat-sangat banyak. Jadi dalam video pada kali ini kita akan membuat sedikit analisa untuk melihat apakah masih lagi ada potensi untuk saham Sea Limited ataupun saham Shopee ini membuat peningkatan kembali. So kawan-kawan, jangan ke mana-mana, stay tune. Jadi pertama sekali, Sea Limited ialah parent company untuk 3 syarikat iaitu Garena, Shopee dan juga Sea Money. Jadi basically apabila kita invest di dalam Sea Limited ini bermaksud kita invest dalam 3 industri yang berlainan dalam satu company. Basically ini adalah bisnes 3 dalam 1 yang pada saya sebenarnya adalah sangat-sangat menarik. Walau bagaimanapun ia mempunyai risiko yang tersendiri. Pasaran saham US terutamanya indeks teknologi Nasdaq telah pun bullish semenjak daripada awal tahun ini. Tesla meningkat 185% daripada paras terendah pada bulan Januari 2023 yang lepas. Yang lebih gila, Nvidia meningkat 295%. Bukan itu saja, banyak lagi daripada saham-saham especially-nya teknologi yang telah mencatatkan peningkatan luar biasa pada tahun ini seperti Meta, seperti Apple dan banyak lagi. Apakah anda ingin mengenal pasti saham-saham yang berpotensi untuk terus membuat peningkatan pada masa ini? Platform Moomoo Apps boleh membantu anda untuk mengenal pasti saham-saham yang berpotensi untuk membuat peningkatan yang besar. Sebagai contohnya, saya mula membuat analisa dengan melihat apakah saham-saham yang sedang dibeli ataupun sedang dikumpul oleh institutional investor terbesar di dunia. Seterusnya, setelah saya memilih saham-saham yang saya minat, saya akan beralih kepada tab quote untuk melihat semua maklumat-maklumat penting berkaitan dengan syarikat ini. Seterusnya, melalui financial tab, saya boleh membuat analisa dengan melihat semua data-data financial yang diberikan secara percuma. Seterusnya, di dalam tab komen, saya boleh melihat apakah pandangan-pandangan ataupun idea-idea daripada investor-investor lain. Dan bukan itu saja, melalui tab news, kita dapat melihat apakah berita-berita yang terkini berkenaan dengan saham dan syarikat yang kita minat untuk membuat pelaburan. Dan yang paling menarik ialah platform Moomoo menyediakan data L2 iaitu kita boleh melihat sehingga 60 level bid dan ask yang ada di dalam sesuatu pasaran. Download Moomoo app dan register dengan referral link yang saya sediakan di bawah video ini. Dan juga kawan-kawan boleh mengikuti saya melalui Moo Community di dalam platform Moomoo app. Jadi seterusnya kita akan melihat business model Sea Limited ini. Yang pertamanya ialah melalui Garena iaitu in-game purchases, yang mana Shopee menjana pendapatan daripada pemain-pemain game ini yang membeli pelbagai aksesoris dan sebagainya melalui platform Garena. Jadi itu adalah bisnes yang pertama iaitu Garena. Yang keduanya adalah daripada advertising melalui Shopee, yang mana Shopee mengenakan processing fees dan juga mengenakan charge advertising daripada peniaga-peniaga yang ada di dalam platform Shopee. Dan seterusnya, melalui Sea Money, Sea Limited mendapat pendapatan daripada payment processing fees daripada pelanggan yang menggunakan servis Sea Money ini. Next, kita akan melihat berapa besarkah industri yang mana Sea Limited ini terlibat, iaitu basically ini adalah dalam industri digital economy, iaitu digital economy untuk Southeast Asia dijangka akan meningkat sehingga $1 trilion pada tahun 2025, iaitu mengikut laporan daripada Google, Temasek dan Bain & Company. Jadi ini menunjukkan bahawa digital economy di rantau Southeast Asia ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Jadi seterusnya di dalam sektor digital economy ini, e-commerce dijangka akan berkembang sehingga 100 bilion sehingga tahun 2025. Dan financial service sector dijangka akan meningkat sehingga 85 bilion pada tahun 2025. Jadi kita dapat melihat bahawa perkembangan dalam digital economy adalah dijangka berkembang sangat pesat sehingga tahun
tahun 2025 ini, dan Sea Limited adalah antara pemain utama di dalam industri ini. Tetapi bukan Sea Limited sahaja pemain utama dalam digital economy di Southeast Asia ini. Banyak lagi company-company besar yang lain, yang mana kalau kita boleh tengok melalui market capitalization, Sea Limited adalah bernilai 33 bilion. Tencent daripada China juga ialah pemain utama dalam industri ini dengan market capitalization ialah 435 bilion. Alibaba dengan market cap hampir 300 bilion. JD.com daripada China juga iaitu 182 bilion. Seterusnya GoTo Group daripada Indonesia bernilai 28.4 bilion. Lazada daripada Singapura mempunyai penilaian 16 bilion. Tokopedia daripada Indonesia 12.7 bilion dan Bukalapak daripada Indonesia 7.4 bilion. Jadi kita dapat melihat dekat sini sebenarnya ada banyak pemain-pemain utama di dalam industri digital ekonomi ini yang semestinya memberikan saingan yang sengit terhadap Sea Limited. Alright, seterusnya kita akan melihat sedikit financial ratio daripada Sea Limited. Yang pertamanya kita akan melihat jualan yang dijana oleh Sea Limited ini daripada tahun ke tahun, iaitu revenue growth di antara tahun 2019 ke tahun 2020 adalah 120%. Kemudian perkembangan ini dilihat menjadi semakin perlahan memasuki tahun 2021, iaitu daripada 120% turun kepada 111%, dan untuk laporan pada tahun 2022 perkembangan jualan ataupun revenue adalah 62.5%. Walaupun perkembangan jualan ini dilihat menurun, overall angka di atas 25% pada pandangan saya adalah satu perkembangan yang masih lagi bagus. Alright, seterusnya walaupun Sea Limited ini mencatatkan perkembangan jualan yang agak bagus, tetapi Sea Limited menghadapi masalah masih lagi belum membuat keuntungan daripada perniagaan, yang mana pada tahun 2020 Sea Limited mencatatkan net profit margin negatif 13%. Pada tahun 2021 net profit margin adalah negatif 25%, dan pada tahun 2022 net profit margin terus jatuh sehingga kepada 26.4%. Jadi daripada net profit margin ini kita dapat melihat bahawa walaupun berlaku peningkatan daripada sudut jualan, tetapi daripada sudut keuntungan bersih Sea Limited belum lagi mencatatkan keuntungan. Jadi ini boleh disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertamanya ialah kos marketing yang sangat tinggi, yang keduanya ialah kos buruh yang juga sangat-sangat tinggi, dan yang ketiganya Sea Limited membelanjakan kebanyakan daripada pendapatan untuk mengembangkan lagi bisnes Sea Limited di pelbagai negara dalam pelbagai industri yang baru. Seterusnya kita akan melihat bagaimanakah valuation saham Sea Limited ini berbanding dengan fair value ataupun harga yang munasabah yang kita kenali juga sebagai intrinsic value. Jadi mengikut daripada perkiraan discounted cash flow, saham Sea Limited pada masa ini adalah dianggarkan mempunyai penilaian $117.75. Walau bagaimanapun harga pasaran pada masa ini adalah di bawah $60. Jadi melalui perkiraan discounted cash flow, saham Sea Limited pada masa ini adalah dianggarkan 50% lebih murah berbanding daripada intrinsic value ataupun fair value. Walaupun pada masa ini saham Sea Limited dilihat agak murah, agak lebih rendah berbanding daripada fair value, ini bukan bermaksud kita perlu terus beli saham ini pada waktu ini. Banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu kita ambil tahu sebelum kita boleh membuat keputusan untuk invest dalam saham Sea Limited ini. Alright, seterusnya juga kita akan melihat beberapa price target daripada major institutional ataupun bank yang mana Citibank membuat target saham Sea Limited boleh mencapai sehingga $135 dalam masa 2 tahun. Credit Suisse menganggarkan price target untuk Sea Limited ialah $140 dalam tempoh 2 tahun. Jefferies $150, Morgan Stanley $130 dan UBS $145. Jadi kebanyakan daripada price target institutional investor ini adalah lebih tinggi daripada harga semasa. Again, ini bukan bermaksud kita harus membeli saham ini pada masa ini. Walaupun price target yang kita dapat lihat daripada institutional ini agak tinggi, kerana price target ini bukanlah fix. Apabila ada information baru di masa hadapan ini yang boleh menyebabkan price berubah menjadi negatif ataupun positif, maka institution akan mengubah
price target mereka. Cuma pada masa ini adalah angka price target yang telah dinyatakan. Walau bagaimanapun, again, angka ini bukanlah angka yang fix. Angka ini boleh berubah dari masa ke semasa. Alright, seterusnya kita akan melihat institutional holding di dalam saham Sea Limited ini, yang mana melalui jadual ini kita dapat melihat minat institutional investor terhadap saham Sea Limited meningkat daripada tahun 2018 27.2% sehingga kepada tahun 2022 yang lepas meningkat sehingga ke paras 44%. Jadi pegangan dalam institutional holding ini adalah sangat-sangat penting. Yang pertamanya ialah apabila para institution membuat pembelian, mereka tidak menjual saham ini untuk scalping ataupun untuk membuat swing trading. Mereka kebiasaannya membeli saham ini untuk simpanan jangka masa panjang. Dan yang keduanya juga kita dapat melihat minat daripada institutional investor yang semakin meningkat, bermaksud terdapat permintaan untuk saham ini di pasaran. Alright, seterusnya kita akan melihat apakah ada produk-produk baru yang telah dilancarkan oleh Sea Limited ini. Yang pertamanya, Shopee melancarkan Shopee Pay Later pada bulan Disember 2022, yang mana para pelanggan di dalam Shopee boleh membuat pembayaran secara installment di antara 3 hingga ke 6 bulan. Jadi servis ini boleh meningkatkan jualan di dalam platform Shopee, terutamanya terhadap barangan-barangan yang mempunyai nilai yang tinggi, maybe di atas 1000, 2000, 5000, yang mana dengan servis Shopee Pay Later ini boleh mempertingkatkan jualan untuk barangan-barangan yang berharga tinggi. Seterusnya, SeaMoney pada Januari 2023 telah melakukan kerjasama dengan Xfirst untuk servis remittance ataupun servis penghantaran duit untuk seluruh Southeast Asia, dan juga Garena pada bulan Mac 2023 mengeluarkan version baru untuk Garena Free Fire. Jadi kita dapat lihat pada tahun 2023 ini terdapat beberapa produk dan services baru yang dikeluarkan oleh Sea Limited. Alright, seterusnya apakah produk-produk yang dijangka akan dikeluarkan seterusnya oleh Sea Limited? Yang pertamanya ialah servis Shopee Food yang dijangka akan diperkenalkan dengan lebih meluas di rantau Southeast Asia ini. Seterusnya, SeaMoney Financial Services. Alright, yang ini juga saya baru perasan di dalam platform Shopee menawarkan lending, menawarkan pinjaman untuk peniaga-peniaga yang mempunyai kedai di dalam aplikasi Shopee. Jadi ini adalah financial services yang baru yang diperkenalkan oleh Shopee pada Muktakhir ini. Alright, finally kita akan melihat bisnes Shopee ini melalui SWOT analysis, iaitu yang pertamanya ialah strength. Yang pertamanya, Sea Limited menunjukkan perkembangan yang sangat-sangat baik daripada sudut jualan dan revenue daripada tahun ke tahun. Keduanya, tim pengurusan Sea Limited boleh dikatakan antara tim pengurusan yang baik yang dilihat mempunyai pelbagai perancangan untuk mempertingkatkan bisnes Sea Limited. Next, dari sudut kelemahan ataupun weaknesses, perkembangan yang pesat di dalam bisnes Sea Limited pada masa ini adalah tertumpu kepada Southeast Asia, yang mana kalau boleh kita ingin melihat Sea Limited ini bergerak dengan lebih agresif di luar daripada kawasan Southeast Asia ini, maybe di Amerika Latin, di Afrika, di India dan juga di Europe. Keduanya, kelemahan dalam Sea Limited adalah Sea Limited pada masa ini belum menjana profitability seperti mana yang dilaporkan pada tahun 2022. Dan seterusnya, kelemahan yang ada dalam Sea Limited adalah high operation cost, iaitu kos marketing dan kos pekerja yang sangat-sangat tinggi. Dari sudut opportunities ataupun peluang, saya melihat Sea Limited mempunyai peluang yang besar, especially-nya dengan perkembangan digital ekonomi di rantau Southeast Asia ini yang dijangka akan berkembang sehingga 1 trilion pada tahun 2025. Begitu juga Sea Limited masih lagi boleh terus membuat perkembangan, mengembangkan perniagaan-perniagaan teras mereka di luar daripada Southeast Asia seperti mana yang kita telah discuss tadi. Dan finally, dari sudut threat ataupun ancaman terhadap bisnes Sea Limited ini, yang pertamanya ialah persaingan yang sangat-sangat kuat seperti mana yang kita telah discuss di awal video tadi, daripada Alibaba, daripada Lazada, dan yang terbaru ialah competition ataupun persaingan sengit daripada TikTok Shop. Seterusnya, threat ataupun ancaman terhadap bisnes Sea Limited ini adalah sekiranya keadaan ekonomi global, keadaan ekonomi Southeast Asia memasuki fasa recession yang lebih teruk pada penghujung tahun ini ataupun pada tahun 2024.
Alright, finally kita akan melihat kepada chart C Limited yang mana kita dapat melihat saham C Limited sebenarnya telah pun meningkat dengan sangat-sangat banyak daripada tahun 2020 iaitu pada paras $40 meningkat sehingga ke paras $360 pada tahun 2021 dan kemudiannya pada tahun 2022 keseluruhan pasaran saham global mengalami kejatuhan, mengalami bear market yang mana C Limited jatuh sangat-sangat banyak iaitu daripada paras $380 jatuh sehingga ke paras $40 iaitu kejatuhan sebanyak 90%. Walau bagaimanapun semenjak daripada bulan April 2023 saham C Limited dilihat sudah pun bertahan dan tidak lagi membuat kejatuhan yang berterusan iaitu pada masa ini paras $40 dilihat adalah bertahan. Seterusnya pada pandangan saya harga di antara paras $40, $50 dan $60 ini adalah range harga accumulation yang sedang berlaku pada masa ini. Walau bagaimanapun sekiranya masih lagi berlaku kelemahan dalam saham C Limited memecahkan paras $40 ini, maka saya secara personally akan membuat pembelian yang lebih agresif untuk saham C Limited ini. Sekiranya C Limited kembali mencuba paras $90 dan memecahkan paras ketinggian ini, berkemungkinan besar C Limited boleh meningkat sehingga ke paras $150 ataupun ke paras $200. Overall pada masa ini saya adalah berada dalam keadaan yang neutral sahaja untuk saham C Limited, tidak terlalu bullish dan tidak terlalu bearish. Jadi saya akan terus memerhatikan saham C Limited ini kerana pada pandangan saya C Limited adalah berpotensi untuk membuat kenaikan kembali. Cuma apakah C Limited boleh meningkat sehingga ke paras $380 pada ketinggian tahun 2021? Pada pandangan saya mungkin tidak. Maybe boleh meningkat sehingga ke paras $150 ataupun sehingga ke paras $200 dalam masa beberapa tahun ini. Alright, jadi itu adalah perkongsian saya berkenaan dengan saham C Limited dan seterusnya pada masa ini saya mempunyai kerjasama dengan Mumu Singapore iaitu platform pelaburan dan perdagangan online yang mana sekiranya kawan-kawan membuka akaun dengan referral link yang saya sediakan di bawah video ini tanpa perlu membuat deposit, saya akan memberikan akses kepada video belajar asas saham global. Jadi kawan-kawan jangan tunggu lagi, dapatkan akses kepada video belajar saham global secara percuma dengan referral link di bawah video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.